Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okay, pelajar tingkatan 4. So, hari ni kita nak belajar topik 11.4 iaitu jisim dan inersia. So, adakah kamu masih ingat masa tingkatan 4 kamu dah belajar mengenai inersia, mengenai jisim. Kamu dah belajar mengenai inersia. Tak ada. Kamu baru hari ni akan belajar mengenai inersia. Hai Fabian. Fabian, pergi telefon si Pravin. Okey, jisim. Okay, thank you Fabian. Okay, jisim. Apa itu jisim? Okay, masa tingkatan 1 kamu dah belajar. Jisim itu ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. Okay, jisim ialah kuantiti jirim. So, maksudnya ada berapa kuantiti yang terdapat dekat dalam sesuatu objek tersebut. Okay, dalam satu objek itu, kita nak kira dia berapa dia punya jisim. Kuantiti dia ada berapa banyak. So, unit SI ataupun unit yang standard adalah kita pakai dia dalam bentuk kg. Kita tak pakai gram. Standard kita pakai kg. Okay, istilah dia punya unit adalah kilogram. Okay, nilai jisim bagi satu objek tetap jika kuantiti jirim dalam objek itu tidak berubah. Selagi dia tidak, contohnya buah apple ni. Kalau dia sebiji apple, dia punya berat 190 gram. Kalau tukar kepada kilogram, 0.19 kilogram. Tapi kalau kamu potong dia, so dia dah berubah jirim dia lah kan. Dia dah berubah saiz dia kan. So dia akan jadi, dia punya kandungan jisim dia akan jadi semakin kurang. Okay. So apa pula inersia? Okay, pernah tak kamu duduk dekat dalam bas? Okay, tiba-tiba bas itu berat mengejut. Okay, apa yang terjadi kepada kamu? Confirm lah kamu akan ke hadapan. Dia akan ke hadapan sendiri, ke depan. Okay. Kamu akan bergerak ke hadapan. Okay, itu adalah tindakan kesan inersia. Lagi contoh, kalau contohnya kamu nak tuangkan botol sos. Botol sos tu tinggal sikit lagi, tapi kamu nak tuangkan. So, kamu mesti akan hentak botol tersebut ke bawah. Betul? Kamu akan hentak dia ke bawah, bagi keluar sos kat dalam botol tersebut. Lagi satu keadaannya bila kamu bawa kereta. Bawa tengah bawa kereta, tak pakai seat belt. Bila tak pakai seat belt, bila tiba-tiba tekan sahaja brake, kamu akan ke hadapan. Kamu akan pergi bergerak ke hadapan. Itu adalah keadaan inersia. Jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan inersia. So, inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek. Actually, objek tu dia nak duduk tegak kat suatu kawasan. Tapi bila dia tiba-tiba ditentang oleh sebarang perubahan, contohnya brake tiba-tiba. So, kamu daripada asal punya kedudukan, kamu akan bergerak ke hadapan. Itulah inersia. Dia adalah satu sifat semula jadi yang mana kamu tentang sebarang perubahan keadaan asal objek tersebut, sama ada dia dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak. Okay. So, inersia ni sebenarnya bukanlah suatu kuantiti fizik. Okay, maka dia tidak boleh diukur. So, dia tak ada unit SI lah. Dia tak ada unit ataupun dia punya unit dia tak ada. Okay. So, kita tengok beberapa contoh apa yang selalu dekat dalam kehidupan seharian kita. Ini bila kamu letakkan, balik nanti sekejap lagi kamu ambil satu cardboard ataupun kertas yang keras lah. Letakkan duit shilling di bawah dia, kamu letakkan cawan. Letakkan di atas cawan yang berisi air. Di atas cardboard tersebut, kamu letakkan duit shilling. Kemudian cardboard tersebut kamu tarik secara laju. So, apa yang akan terjadi? So, duit shilling tersebut dia akan jatuh ke dalam air ataupun dia akan ikut sekali cardboard. Dia akan jatuh ke dalam air. Apabila cardboard ini disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Kenapa duit shilling boleh terjatuh ke dalam gelas? Ini disebabkan oleh inersia duit shilling. Apa itu inersia duit shilling? Inersia tu kedudukan asal dia nak tentang, dia nak duduk tempat dia juga. So,
duit shilling itu dia akan mengekalkan keadaan asal duit shilling itu, yang mana dia dekat atas air. Bila cardboard tadi disentap, ditarik, so dia akan jatuh dekat bawah air. So maksudnya dalam keadaan dia pegun, dia tetap nak kekalkan keadaan asal dia. Okay, so duit shilling tadi dia tidak akan bergerak dengan cardboard, tetapi sebaliknya dia akan jatuh ke dalam gelas. Okay, ini disebabkan oleh daya graviti. Okay, ini disebabkan oleh daya graviti. Okay, contohnya yang ini pula. Okay, kamu tengah-tengah dalam kereta api. Kereta api tengah bergerak. Tut, dia gerak. Lepas tu, so, kamu akan penumpang tadi, penumpang dalam kereta api tadi, dia akan bergerak bersama-sama dengan kereta api tersebut. Tapi bila kereta api itu diberhentikan secara tiba-tiba, tiba-tiba dia berhenti brake dia, so badan penumpang yang kekal bergerak ke hadapan, badan penumpang dia akan kekal gerak dia ke hadapan. Tiba-tiba brake, so kamu pun akan bergerak ke hadapan juga, sebab tadi inertia kamu adalah kekal bergerak mengikut kepada kereta api bergerak juga. Okay, so inertia penumpang itu dia akan mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak. Maka penumpang itu akan meneruskan gerakannya ke hadapan. Okay, apabila tiba-tiba kereta api itu berhenti, dia pun akan bergerak ke hadapan. Itulah contoh inertia. Okay, so inertia ni, dia sejajar dengan hukum gerakan Newton yang pertama. Siapa yang cakap hukum gerakan Newton yang pertama? Sir Isaac Newton. Yang semalam tu, minggu lepas yang kita belajar, apple jatuh daripada pokok. Kenapa apple tu jatuh ke bawah? Kenapa dia tak terapung ke atas? Itulah disebabkan oleh gerakan daya graviti. Okay, so Sir Isaac Newton dalam hukum gerakan Newton yang pertama, dia nyatakan apa? Objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada dia pegun ataupun sedang bergerak dengan laju malar, jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Maksudnya, kalau kamu nampak duit shilling ni, keadaan pegunnya dia adalah berada di dalam keadaan pegun. Iaitu dia berada dekat dalam keadaan dekat dia punya cardboard ini. So, dia akan kekalkan keadaan dia dekat situ, sebab itu dia jatuh ke bawah. Kalau yang dalam kereta api, penumpang dalam kereta api, keadaan dia adalah dalam keadaan bergerak, yang mana dia akan ikut sekali bergerak dengan kereta api. Tapi tiba-tiba kalau kereta api itu diberhentikan, so sebab itu kenapa penumpang akan bergerak juga ke hadapan, sebab keadaan asal dia apa? Keadaan asal dia adalah bergerak. Sebab itu dia pun akan bergerak ke hadapan. Okey. Kemudian kita lihat kepada hubungan antara jisim dan inertia. Yang ini kita akan ada buat eksperimen. So sebelum kita kita tonton video, saya nak ajar dulu apa hubungan jisim dengan inertia. Cikgu, jisim tu apa? Jisim tu berat lah. Yang tadi kandungan kuantiti jirim di dalam suatu objek. So, jisim. Apa hubungan jisim dengan inertia? Inertia satu objek dipengaruhi oleh jisim. Apa yang macam mana dipengaruhi? Semakin besar jisim objek, maksudnya semakin beratlah objek tersebut. So, maksud dia semakin besar inertia objek tersebut. Antara troli yang kosong dengan troli yang ada berisi barang. Antara dua ni Pravin, mana satu yang senang untuk kamu tolak? Yang kosong ataupun yang ada barang? Pravin? Rash? Yang kosong je. Yang kosong. Kenapa? Sebab dia ringan. Sebab dia ringan. Sebab yang tadi kaitan mengenai inertia, yang mana dalam troli yang kosong ni, jisim dia kosong. So, maksudnya jisim dia adalah kecil. So, bila jisim dia kecil, so inertia dia pun akan jadi kecil. Sebab itu, kamu mudah untuk tolak troli tersebut digerakkan ke hadapan. Tapi, kalau jisim troli itu banyak barang yang kamu letak, so jisim dia akan menjadi semakin bertambah. Bila jisim itu semakin bertambah, so inertia pun akan semakin besar, maka lebih susah untuk troli tersebut digerakkan keadaan asalnya. So kena ingat ya, semakin berat jisim, semakin besar jisim, semakin besar inertia objek.
Okay, sekali lagi, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inisial objek tersebut. Okay, so ini adalah hipotesisnya lah. Okay, sebelum kita buat eksperimennya ya. Okay, hubungan antara jisim dengan inisial dapat dikaji dengan neraca inisial. So nanti bila buka sekolah kita akan buat eksperimen ni dengan menggunakan neraca inisial. So ini adalah neraca inisial. So, neraca inisial ni, okay, dia dicipta oleh pihak NASA. NASA ni pihak angkasa lah. Dia nak tentukan, okay, sama ada jisim objek dekat angkasa lepas ni, okay, adakah dia mempengaruhi inisial. Okay, so untuk mengkaji kesan jisim terhadap inisial. So, kita lihat ini adalah contoh, okay, macam mana kita buat dalam makmal. Okay, nanti dalam makmal nanti, okay, senang saja. Okay, kamu apitkan bilah gergaji dengan pengapit G. Kemudian plastisin kamu letakkan dekat hujung bilah gergaji. Okay, mula-mula plastisin ni kamu letakkan jisim dia 30 gram. Kiranya kamu ukur dah dulu. Okay, berapa dia punya berat. Okay, kemudian kamu sesarkan sedikit hujung plastisin dan lepaskan secara berayun. Kiranya kamu ayunkan plastisin, tolak dulu ke tepi, lepas tu kamu lepaskan, kan kamu kira okay, berapakah masa yang diambil untuk dia mengambil masa untuk 10 ayunan. Okay, maksudnya seorang kira, seorang akan catatkan, tengok dia punya masa. Okay, seorang akan ayunkan, so kira 10 ayunan, 1, 2, sebelum tu stopwatch tu kena hidupkan dulu tau. Jam randik tu hidupkan dulu. Okay, start dia kawan kamu tolak plastisin ni ke sini. Okay, stop bila dia lepaskan sahaja, kamu startkan kamu punya jam randik. Okay, cukup 10 kali. Tengok berapakah masa yang diambil untuk 10 ayunan. Itu untuk 30 gram. Okay, kaedah yang sama juga kamu lakukan untuk 40 gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram. Okay. Dah dapat masa nanti, so masa tersebut kamu bahagikan dengan 10. Sebab kita nak kira dalam satu ayunan berapakah masa yang diambil. So nanti kamu akan kira. So kalau ikut kepada hipotesis dalam eksperimen ni, semakin besar jisim, semakin besar inisial dia. So apakah yang akan kamu buat? Okey, jom kita lihat eksperimen dia. Okey, tengok betul-betul ya. Okey. Hubungan antara jisim dengan inersia. Kita boleh mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia melalui eksperimen berikut. Mula-mula, apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja secara mengufuk dengan ketat. Letakkan seketul plastisin dengan jisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Kemudian, sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin dan lepaskannya supaya berayun secara mengufuk. Catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap dengan menggunakan jam randik dan rekodkannya di dalam jadual. Ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 40 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Seterusnya, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 50 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Kemudian, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 60 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Akhir sekali, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 70 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual.
Daripada eksperimen ini, kita mendapati bahawa semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersianya. Okey, sudah. Okey, so faham kan? So, nanti semakin besar jisim, semakin besar inersia dia. Okey, so kiranya tempoh ayunan yang nak diambil untuk jisim 70 gram. Okey, kalau kamu tengok tempoh ayunan dia adalah makin besar. Okey, berbanding kalau 30 gram, dia punya tempoh ayunan dia adalah semakin kecil. So ini adalah eksperimen wajib ya. Okay, so kalau boleh nanti buatkan dulu report. So nanti dalam buka sekolah kita akan cari dia punya jawapan. Apa ni? Keputusan. Okay, so kemudian ini adalah kesan inersia dalam kehidupan harian. Okay. So, kamu dah belajar. Okay. Kita inersia ni ada kesan positif dan negatifnya. Okay. Kita tengok apakah kesan positif dia. Okay. Yang pertama, kalau kepala tukul yang longgar, okay, kamu boleh ketatkan dengan menghentakkan. Okay. Kamu hentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan yang keras. So, hentakan yang laju akan menyebabkan kepala tukul ni, so dia akan bergerak ke bawah dan yang disebabkan oleh inersia. Okay. Sama juga kalau payung yang basah. Macam mana kamu nak keringkan dia, nak buang dia punya droplet air hujan ni, titisan-titisan air hujan ni. So, payung yang basah ni dapat kamu keringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. So, kamu putar laju-laju. So, titisan hujan yang terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. So, maksudnya walaupun berhenti berputar, titisan-titisan hujan pun dia akan bergerak. Maksudnya dia akan keluar daripada, dia akan meninggalkan payung tersebut sebab dia bergerak ikut kepada yang gerakan asal dia tadi. So, maka titisan hujan akan jatuh pada payung. Okey, so ini kesan negatif dia. Okey, kesan negatif dia, dia akan boleh menyebabkan kecederaan. Bagaimana dia buat kecederaan? Tengok sini betul-betul. So, kamu naik kereta. Walaupun kamu dah pakai seat belt, kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu. Bagaimana? Oleh itu, kereta dilengkapi dengan beg udara. Mesti kena ada beg udara. Mesti ada beg udara, penting ya. Walaupun kereta tu ada tali pinggang tapi dia tak ada beg udara dengan penyandar dekat kepala ni, so dia boleh menyebabkan kesan inersia yang besar. Sebab itu sebuah kereta yang lengkap kena ada seat belt, kena ada beg udara yang dekat dia punya penggang kat sini. Kemudian dia kena ada penyandar dekat kepala. Kenapa? Untuk kurangkan inersia bila kamu, contohnya kamu bergerak ke hadapan. Kalau orang aksiden ya, bila aksiden, ke dalam keadaan kamu bawa laju, laju yang tinggi. So, laju yang tinggi, even though kamu punya tali pinggang dah pakai, so ini akan menyebabkan tiba-tiba kamu brake, hentakan yang sangat kuat juga, yang mana kepala kamu mungkin akan cedera dekat kamu punya steering kereta ni, kalau tak ada beg udara. So, beg udara tadi dia akan mengurangkan kecederaan kepala kamu lah. So dia akan mengurangkan. Sebab itu kenapa kalau kamu tengok dalam kereta, dalam kereta budak-budak punya kasit kalau duduk kat depan, dia tak boleh dia letak dia macam ini depan sini. Contoh kasit kan letak kat sini, tak boleh. Dia tak boleh menghadap steering, dia kena membelakangkan. Kenapa? Cuba kamu tengok kenapa. Sebab kalau tu nanti kalau aksiden tiba-tiba dia boleh menyebabkan lemas lah budak-budak itu tadi. Kemudian kalau kapal terbang pula, semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia. Sebab itu kenapa kalau kamu tengok dekat lapangan terbang, landasan kereta api, kapal terbang tu sangat panjang. Kenderaan dia akan sangat panjang. Sebab apa? Sebab dia
kapal terbang ni dia perlukan landasan yang panjang, okey, supaya dia selamat untuk mendarat. Okey, yang pertama sebab jisim kapal terbang ni. Jisim kapal terbang ni besar. Bila dia besar, dia mesti memerlukan jarak yang panjang untuk dia stopkan, untuk dia memberhentikan, dalam jarak yang panjang sesuatu yang disebabkan oleh inersia tersebut. Okey. So, dah habis dah bab ini. Okay. So, praktik formatif 11.4. Cikgu dalam ini apa nota yang perlu kami buat? Okay, yang pertama kamu bagi saya maksud inersia. Okay, dan kamu juga bagikan tolong buatkan report ini di dalam test pad sekolah. Okay, yang ini kita tinggalkan nanti. Okay, keputusan. Untuk perbincangan semua nanti kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, jom kita masuk untuk praktik formatif 11.4. Apakah yang dimaksudkan dengan inersia dan beri 2 contoh inersia yang berlaku dalam kehidupan. Yang ini Pravin boleh jawab. Pravin, apa maksud inersia? Boleh bacakan dekat dalam buku teks ini? Maksud inersia ialah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan atau sedang bergerak. Okey, terima kasih Pravin. So, 2 contoh keadaan ni apa Pravin? Yang pertama, kamu tarik duit shilling dekat atas cardboard. Apa yang berlaku? Duit shilling jatuh ke dalam air. Okey, macam mana pula dalam keadaan yang bergerak? So, dalam keadaan kereta api yang bergerak, kamu pun akan bergerak bersama. Okey. So, kalau tiba-tiba kamu berhenti, badan kamu akan ke hadapan. So, itu adalah inersia. Terima kasih Pravin. Hari ni sopan nampak Pravin. Okey, nombor 2. Nyatakan hubungan antara jisim dan inersia. Lokaihan ada mic ke Lokaihan? Tak ada mic. Homnes, apa kaitan antara jisim dan inersia? Semakin, boleh bacakan tak Homnes yang ini? Semakin benar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Terima kasih Homnes. So, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey, tahniah kepada semua pelajar. Okey, buka buku ni semua. Buku kerja. Okey. So, buku kerja ni untuk bab inersia. Okey, untuk bab inersia sila buka. Okey, kita try nak buat sikit-sikit. Okey, sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Okey. Okey, bab muka surat 122. Okey, muka surat 122. Okey, 122. Okey, yang ini yang pertama dia minta maksud. Boleh ke kalau saya nak kamu buat sendiri bab ini? Boleh? Dan hantar dekat Google Classroom ya. Okay, cikgu akan bincangkan untuk bahagian eksperimen sahaja. Okay, so kamu kena buat muka surat 122. Okay, untuk buku dalam Google Classroom sila masukkan ya. 122. Okay, 123 yang ke atas sekali. Yang ini eksperimen nanti kita akan bincang. Okay, kemudian 126. Okay, 126. So, hari ni kita nak bincangkan untuk bahagian discussion eksperimen. Okay, tengok. Muka surat 123 buku kerja. Okay, berdasarkan eksperimen ini ya. Okay, yang pertama. Okay, 123 ya. Okay, tujuan mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okay, semakin hipotesis. Semakin besar jisim suatu objek, semakin apa Pravin? Inersia? Besar. Semakin besar inersia objek tersebut. Okey, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan Lokaihan. Lokaihan ada mic tak Lokaihan? Boleh buka tak mic Lokaihan? Tak ada. Okey, tak apa. Homnes, okey, Homnes manipulasi apa Homnes? Pemboleh ubah dimanipulasikan Jisim plastik. okey, bergerak balas. Buaya. Tempoh ayunan dimalakan, ambil satu pun jadi.
bilah gergaji. Panjang bilah gergaji. So, kamu kena pastikan ya, bila kamu apitkan pengapit gergaji nanti, pastikan dia punya panjang bilah gergaji ni sama. Kiranya kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C semua kena bilah yang sama dan panjang yang sama. Okey, sebab kita nak pastikan benda keputusan yang kamu dapatkan seiring dan sejalan. Okey. So pergi kepada muka surat 1, 2, 4, tak perlu buat sebabnya nanti kamu kena buat eksperimen. Okey, untuk page 1, 2, 5. Okey, dia tanya. Okey, berdasarkan graf, nyatakan hubungan antara jisim plastisin dengan tempoh ayunan. So, kalau dia tanya yang itu, tadi kamu dah tengok. Okey, kamu dah tengok dalam Okey, contohnya ini tempoh ayunan dia kan. Okey, so kamu boleh tengok kalau dia kata hubungan, tolong gunakan perkataan semakin MV. MV kamu apa? Jisim plastis kan? Semakin MV, tempoh ayunan, semakin RV. Okey, siapa boleh cuba? Pravin boleh cuba kot. Semakin besar ke kecil jisim plastisin? Okey, mana-mana pun kamu boleh buat. Pravin boleh cuba tak? Semakin besar ni MV dia. Jisim plastik plastik. Okey, semakin lama ke semakin singkat tempoh ayunan? Bagaimana dengan tempoh ayunan? Semakin lama. Okey, semakin lama tempoh ayunan. Terima kasih. So ingat ya, kalau dia minta GC kaitan hubungan, kamu kena nyatakan semakin MV jisim plastisin besar ke kecil, semakin RV. Okey, untuk tempoh ayunan semakin lama ke semakin sedikit. Okey, kemudian nyatakan hubungan antara yang pertama inersia plastisin dengan jisimnya. So, ini Harmless boleh try. Semakin besar apa? MV. Semakin besar jisim Jisim plastisin, semakin besar tempohnya. ini inersia. Semakin besar inersia. Muka surat 125, Harmless. Nampak, Harmless? Ya. Oh, yang mana? B2. Semakin besar jisim plastisin, semakin Makin besar besar inersia. Terima kasih, Harmless. Okey, soalan nombor C1. Okey, adakah tempoh ayunan bilah gergaji dipengaruhi oleh daya graviti? Ya atau tidak? Pravin, ya atau tidak? Dipengaruhi ke tidak? Tidak. Tidak. So, jelaskan jawapan anda. Okey, jawapan dia bilah gergaji, tulis ya. Bilah gergaji disesarkan dan diayunkan secara mengufuk. Okey, secara mengufuk. Okey, bilah gergaji disesarkan dan diayunkan secara mengufuk. Okey, kita tengok soalan nombor D. Okey, D tu inference. So, inference kamu adalah berdasarkan kamu punya keputusan. So, kalau kamu tengok keputusan kamu dekat sini, okey, kamu tengok dekat sini, semakin besar jisim plastisin, semakin lama tempoh ayunan. Itu adalah hipotesis dia. So, kalau kamu nampak pemerhatian dia, tempoh ayunan nanti dia akan semakin lama bila jisim kamu adalah besar. So, inference dia dekat sini, plastisin yang berjisim lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar ke lebih kecil, Pravin? Plastisin yang berjisim lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar. Inersia yang lebih besar. Okey. So, nombor E tak dapat nak jawab lah. Sebabnya kamu kena ikut kepada graf kamu. Okey. Adakah F, adakah hipotesis diterima? Ya.
So, kesimpulan, inersia sesuatu objek meningkat. Okay, apabila jisimnya meningkat. Inersia sesuatu objek meningkat apabila jisimnya meningkat. Okey. So, nanti tolong buatkan soalan page 126. Okey, boleh? So, kerja kamu adalah muka surat 122, okey, 123 dan 126 semasa tutorial, dan tolong snap gambar terus hantar dekat Google Classroom. Pravin tak pernah lagi hantar dekat Google Classroom, Pravin. Baik, cikgu nanti saya hantar. Okey, terima kasih Pravin. Lokaihan pun tak ada masuk lagi cikgu punya Google Classroom. Pakai cikgu punya yang hari tu punya password. Ingat tak password apa? Sekolah 2021. Okey. So, terima kasih banyak-banyak hadir hari ni kelas saya. Okey. So, waktu tutorial tolong buat dan pastikan siap. So, untuk esok kita akan settlekan buku kerja ini, muka surat esok ya. So, nanti malam-malam dah siap dari kerja tadi, cubalah buat sikit, okey? Buku kerja ini sehingga 130. Dan kita juga, esok kita bincang esok. So, kalau kamu nak tengok kamu ni faham ke tak bab ni, tolonglah buat dulu esok sebelum masuk kelas. Okay, dan juga kita akan bincangkan praktis sumatif 11. Okay, praktis sumatif 11 ni panjang sikit ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soalan. Kemungkinan kita akan bincang ini je esok rasanya. Okay, so mudah-mudahan dimudahkan urusan kita semua untuk tuntut ilmu. Terima kasih banyak-banyak hadir kelas saya hari ni. Okay, bye-bye. Selamat tengah hari dan selamat makan. Okay, bye-bye semua.